Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan perbincangan kita dalam bab 7 di bawah tajuk penerapan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi kontemporari. Sebelum kita mulakan perbincangan, mari kita lihat dulu, apakah subtopik-subtopik yang kita akan bincangkan dalam chapter ini. So, secara umumnya, kita ada 5 subtopik, iaitu yang pertama adalah evolusi dan pengglobalan teknologi. Yang kedua adalah hubungan manusia dan ICT. Yang ketiga adalah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang keempat adalah ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang kelima adalah isu semasa ICT. Sebagai pengenalan, mari kita lihat sedikit sinopsis berkaitan dengan chapter ini. So, yang pertama kita boleh lihat bagaimana pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk di Malaysia ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology, iaitu ICT. Yang mana kita boleh lihat ICT ini terjelma dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan macam-macam lagi tapak di digital. Dan kalau kita lihat ianya sebenarnya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi. Termasuklah di negara kita sendiri, iaitu Malaysia. So, kalau kita lihat juga dari satu segi, ICT ini memang merapatkan jurang komunikasi. Namun, ketiadaan satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ICT ini, so menjadikannya seperti digital jungle. So, dalam keadaan ini, ICT itu boleh jadi kawan, tapi dalam masa yang sama boleh jadilah lawan. ICT ini juga boleh jadi satu perkara yang positif, tetapi boleh jadi satu perkara yang negatif juga. Selain itu, ICT ini juga boleh menjadi satu perkara yang membina, tapi dalam pada masa yang sama boleh jadi satu perkara yang menghancurkan. Sebagai contoh, dengan berleluasannya fake news, berita-berita palsu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, so adalah salah satu contoh yang sangat dirisaukan. Tidak kiralah daripada kalangan orang awam, daripada kalangan rakyat, tetapi dalam kerajaan juga ianya adalah satu perkara yang merisaukan. So, kefahaman berkaitan dengan etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia ini sangatlah diperlukan oleh semua pihak. So, kupasan mengenai pro and contra, pro and cons mengenai ICT ini, budaya digital dan juga disiplin dalam kalangan pengguna ICT itu perlulah diwacanakan. So, ini serba sedikit sinopsis yang kita sebenarnya akan bincangkan dalam chapter ini. Seterusnya, apakah hasil pembelajaran daripada chapter ini? So, insya-Allah setelah kita bincangkan chapter ini, anda semua dapat menghuraikan hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua, anda juga dapat membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Dan yang terakhir, anda juga dapat menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. So inilah 3 objektif sebenarnya yang kita ingin capai. Yang pada akhir pembelajaran pada hari ini, anda semua dapat menghuraikan hubungan manusia dan teknologi. Anda juga dapat bincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. And then anda juga dapat menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Seterusnya, kita akan bincangkan subtopik yang pertama, iaitu evolusi dan pengglobalan teknologi. So, seperti mana yang kita tahu, internet ini merupakan rangkaian komputer terbesar di dunia yang membenarkan maklumat secara global dapat dicapai. Pada mulanya, BBN iaitu Bolt, Beranek dan Newman, telah mereka bentuk satu rangkaian yang dikenali sebagai Advanced Research Project Agency Network, iaitu ARPANET pada tahun 1969.
untuk kegunaan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat. Okay, dan hanya menghubungkan 4 node ataupun host sahaja, iaitu University California di Los Angeles, SRI International, University California di Santa Barbara, dan juga University Utah. Okay. So 3 tahun kemudian, ARPANET ini terus berkembang dengan menghubungkan lebih daripada 20 komputer. So sejarah permulaan rangkaian komputer di dunia ini seterusnya dikenali sebagai internet. So rangkaian ataupun jaringan komputer yang tercipta inilah yang membolehkan berlakunya interaksi dan perkongsian maklumat di antara penggunanya. So struktur internet pula yang terdiri daripada talian telefon, kabel, gentian optik dan juga alat komunikasi lain yang saling bersambung di antara satu sama lain, merentasi kawasan terpencil negara malahan benua. So teknologi maklumat pula ianya merujuk kepada perkembangan teknologi memproses data, yang mana data itu menjadi maklumat menggunakan komputer, dan disimpan dan boleh digunakan semula apabila diperlukan untuk sesuatu tujuan. So kalau kita lihat sebelum ini, maklumat dikongsikan melalui sistem rangkaian komputer sahaja. Kemudiannya, teknologi maklumat diperkenalkan bagi memajukan sistem komunikasi analog kepada digital, sehingga membolehkan data, maklumat dan suara digerakkan melalui jaringan komunikasi berasaskan talian telefon, fiber optik dan juga satelit. So kalau kita lihat, teknologi ini berevolusi dalam pelbagai bidang berkaitan kehidupan masyarakat sejak kewujudan manusia lagi. So ianya sebenarnya telah mempengaruhi semua bidang. Sebagai contoh, tadbir urus, pertanian dan pemakanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat dan teknologi komunikasi secara menyeluruh. Kini kita boleh lihat bagaimana teknologi digital berasaskan kecerdasan buatan, iaitu artificial intelligence ataupun kita sebut sebagai AI, dan juga internet benda ataupun kita sebut sebagai Internet of Things, IoT, turut berkembang pesat seiring dengan keperluan pengguna dan perkembangan revolusi 4.0 ataupun kita sebut sebagai IR 4.0. Seterusnya, kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan evolusi konsep ICT. So kalau dalam konteks Malaysia, ICT ini kita boleh anggap sebagai satu konsep teknologi yang berkaitan dengan maklumat dan juga komunikasi, yang mana mula diperkenalkan seiring dengan perkembangan ICT itu di peringkat global. So kalau kita lihat dalam slide sebelumnya, teknologi maklumat itu kita boleh definisikan ia sebagai satu perkembangan teknologi memproses data menjadi maklumat menggunakan komputer. Selepas itu disimpan dan boleh digunakan semula apabila diperlukan untuk sesuatu tujuan. So kalau kita lihat istilah information communication technology ini ianya meliputi makna yang kita dapat lihat kini, yang mana bagaimana bentuk apps transaksi dan juga komunikasi berasaskan kepada platform internet dan juga digital muncul dalam peranti smartphone sebagai pengantara teknologi maklumat dan komunikasi terkini. So dalam arti kata lain, yang kita boleh fahami, ICT ini adalah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan juga penyimpanan maklumat. Sebab itu kita boleh lihat pada masa sekarang bagaimana ICT ini mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tidak kiralah dalam tadbir urus kah, pertanian kah, pemakanan kah, teknologi maklumat dan juga teknologi komunikasi seperti komputer, internet dan smartphone. Tidak dilupakan juga pada social media. So
Secara umumnya, kita boleh lihat bagaimana evolusi pengglobalan teknologi dan juga ICT ini telah memberi banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Namun, di sebalik, semua itu, tidak dapat dinafikan juga, wujud situasi penyalahgunaan teknologi oleh pengguna ICT itu sendiri, sehingga, mencetuskan, sebagai contoh, kejatuhan ekonomi dunia, dengan banyaknya penyebaran juga berita-berita palsu, yang sebenarnya, boleh mengganggu gugat, terutamanya dalam konteks kita di Malaysia, boleh mengganggu gugat ketenteraman, dan keharmonian hidup kita di Malaysia, Namun, kalau kita lihat sebenarnya, teknologi itu secara khususnya kita tidak boleh salahkan 100%, sebaliknya, kita manusia, yang, bertindak sebagai penghasil dan juga pengguna teknologi itu yang perlu bertanggungjawab. So kalau dalam konteks kesepaduan, nasional kita di Malaysia ini, sudah pasti, ianya dipengaruhi juga dengan perkembangan teknologi semasa ICT, yang mana, ICT inilah yang bertindak sebagai tapak digital yang telah wujud dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai bentuk internet, aplikasi digital, Facebook, Instagram, dan any of social media, yang mana, kita manusia ini gunakan, pelbagai apps dan juga grup media sosial, untuk menjalani suatu bentuk kehidupan yang baharu. So inilah secara umumnya berkaitan dengan evolusi konsep ICT. Seterusnya, kita akan bincangkan pula berkaitan dengan evolusi teknologi dan ICT di Malaysia. Secara umumnya, perkembangan, ataupun perancangan pengembangan teknologi di Malaysia ini sudah dirangka pada zaman Tun Razak lagi ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri, yang mana kita boleh buktikannya melalui pada kandungan bahagian pertama Rukun Negara yang diisytiharkan, yang dilancarkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari kemerdekaan yang ke-13, bersamaan dengan 31 Ogos 1970, yang mana, penggunaan teknologi ini direkod ataupun dimaktubkan sebagai objektif yang kelima dalam bahagian pertama Rukun Negara, iaitu membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. So, mari kita lihat serba sedikitlah, apakah kandungan, objektif, yang termaktub juga, selain daripada sains dan teknologi ini dalam bahagian pertama Rukun Negara. Kalau kita lihat, kepimpinan negara dahulu sebenarnya telah menyediakan suatu agenda besar kepada masa depan masyarakat negara kita. So hal ini, patut dihayati sebagai suatu manfaat yang dinikmati masa kini. So kalau kita lihat ada 5 objektif pada bahagian pertama Rukun Negara tersebut, yang mana yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Yang kedua adalah memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga adalah mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara itu dapat dinikmati bersama secara adil dan sama. Yang keempat adalah membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan sains dan teknologi moden, yang mana memfokuskan kepada membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. So inilah secara umumnya kandungan bahagian pertama Rukun Negara. Seterusnya, kita akan bincangkan berkaitan dengan evolusi ICT di Malaysia. Sejarah rentetan awal pengembangan jalur lebar di negara ini sebenarnya ianya bermula dengan nama besar Dr. Muhammad Awanglah, di mana pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awanglah telah mencetuskan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia luar menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Seterusnya, pada tahun 1989, kumpulan kerjanya telah merangkaikan internet antarabangsa yang mula dikomersialkan di Malaysia dengan nama Rangkaian Komputer Malaysia, iaitu RANKOM. Seterusnya, pada tahun 1991, jaring ataupun Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan. Pada tahun 1996 pula, pertumbuhan bilangan hos internet di Malaysia telah bermula. Syarikat carian dan portal web pertama juga telah ditubuhkan pada tahun 1996.
Selain itu juga, okey, ICT telah menjadi tumpuan kerajaan dalam era globalisasi dan pengetahuan baru, di mana kepimpinan kerajaan seterusnya menjadikan koridor raya multimedia ataupun multimedia super koridor MSC pada tahun 1996 sebagai ejen dan bahtera utama untuk mencapai wawasan 2020. MSC ini berobjektifkan untuk membina Malaysia memiliki persekitaran teknologi terkemuka di dunia untuk memudahkan kemajuan negara dengan memperkasakan masyarakat dengan pengetahuan. Selain itu juga adalah untuk menarik syarikat-syarikat terkemuka bertaraf dunia melakukan pelaburan di Malaysia. Seterusnya, pada tahun 1998, Akta Komunikasi dan Multimedia diwartakan bagi memenuhi keperluan untuk menyeragamkan industri komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang. Selain itu, terdapat juga jalur lebar berkelajuan tinggi iaitu HSBB yang dilancarkan. HSBB adalah projek utama inisiatif jalur lebar nasional dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara. So, projek nasional ini bernilai 11.3 bilion ringgit. Adalah usaha bersama Telekom Malaysia iaitu TM dan kerajaan untuk membangunkan infrastruktur dan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi generasi akan datang. So, beberapa inisiatif termasuk pelaksanaan pusat komuniti jalur lebar untuk memberi perkhidmatan kepada 615,000 isi rumah di 246 lokasi dengan peruntukan 60 juta. So, semua usaha dan inisiatif ini untuk membawa pembangunan kepada masyarakat yang menuju kepada masyarakat yang harmoni kerana merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan juga miskin. Kini, kita boleh lihat bagaimana pelbagai teknologi berkaitan ICT muncul dan kita boleh lihat masyarakat kini telah melihat teknologi ini sebagai satu aksesori penting dalam kehidupan manusia. Sehingga kan kita boleh lihat pada masa kini akses internet ini menjadi seperti keperluan asas dalam kehidupan kita. Seterusnya, kita akan bincangkan secara ringkas 4 era evolusi komunikasi. Everett M. Rogers telah mengkategorikan perkembangan ICT ini kepada 4 era utama, iaitu era tulisan, era cetak, era telekomunikasi dan juga era interaktif. So kita akan go through one by one lah secara ringkas. So, yang pertama, era tulisan. So, era tulisan ni adalah merupakan era komunikasi pertama yang terjadi pada 1041 sebelum Masihi. So, ada beberapa buktilah sebagai contoh lukisan-lukisan tangan di gua dan juga arca. So, the second one is era cetak. Era cetak ni kalau kita tengok pada era cetak ini mesin cetak itu tercipta oleh Johannes Gutenberg. Selain itu, pada era percetakan ini juga kita boleh tengok China, bagaimana negara China telah berjaya juga mencipta kertas dan juga mesin cetak cerai. Seterusnya, era telekomunikasi. Kalau kita lihat, era telekomunikasi ini antara contohnya, bagaimana Morse telah mencipta telegraf dan kita boleh lihat bagaimana teknologi ini sebenarnya membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak jauh. Selain itu juga kita boleh lihat pada era telekomunikasi ini banyak ciptaan-ciptaan yang lain sebagai contoh telefon, radio dan juga televisyen. Dan hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat telekomunikasi ini sebenarnya sangat memainkan peranan penting dalam urusan komunikasi kita, yang mana komunikasi ini juga sebenarnya ada yang berpendapat bahawa komunikasi inilah yang membuka jalan untuk kemajuan ICT yang telah kita nikmati dan gunakan sekarang. Dan yang terakhir adalah era interaktif. Kita boleh lihat bagaimana era interaktif ini adalah era yang memiliki interaksi dan juga feedback yang terjalin antara pengguna teknologi dan teknologi yang digunakan. Kerana pada era interaktif ini kita boleh lihat orang ramai perlu aktif untuk mendapat dan memilih maklumat yang mereka kehendakkan. Sebab
terdapat banyak sumber maklumat dalam pelbagai bentuk yang digunakan. Selain itu juga kita boleh lihat bagaimana pada era interaktif ini teknologi membolehkan integrasi pelbagai media dan menghasilkan media yang mempunyai kepelbagaian fungsi. So for example, kita boleh tengok dalam era interaktif ni, antara contoh yang paling dekat yang selalu kita tahu adalah virtual assistant pada smartphone. So secara konklusinya, sebenarnya 4 era komunikasi yang telah dikemukakan oleh Everett M. Rogers ini, bukanlah sesuatu yang membahagikan masa perkembangan ICT secara muktamad. Hal ini kerana kemunculan era baru ianya sebenarnya tidak menghapuskan era-era terdahulu. Dan kita boleh lihat juga kenapa dikatakan seperti demikian. Hal ini kerana pada masa kini pun kita masih lagi menulis. Mesin cetak masih lagi memainkan peranan penting, dan juga peralatan telekomunikasi kita masih perlukan dalam segenap aktiviti harian manusia. So inilah secara umumnya berkaitan dengan 4 era evolusi komunikasi oleh Everett M. Rogers. Seterusnya, kita akan bincangkan juga secara ringkas berkaitan dengan model komunikasi. Kalau anda lihat dalam slide ini, ada 3 contoh model komunikasi yang telah diutarakan oleh para sarjana, iaitu yang pertama Aristotle, yang kedua adalah Scrum, yang ketiga adalah Shannon. Kalau anda lihat dalam ketiga-tiga model komunikasi ini ada persamaan, yang mana ada 4 elemen utama dalam komunikasi, iaitu yang pertama adalah speaker ataupun kita sebut sebagai penyampai, iaitu individu yang menunjukkan perlakuan berkomunikasi. Tidak kisahlah komunikasi itu dilakukan secara lisan ataupun bukan lisan, iaitu verbal ataupun non-verbal. Yang kedua adalah speech, iaitu maklumat yang disampaikan oleh speaker. Yang ketiga adalah audience. Audience ini adalah pendengar ataupun penerima message tadi. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah efek, iaitu kesan ataupun maklumat alas yang ditunjukkan oleh audience terhadap speech ataupun maklumat yang disampaikan oleh speaker. So ini secara umumnya berkaitan dengan elemen komunikasi. Seterusnya kita akan lihat sedikit berkaitan dengan etika berkomunikasi. Untuk tajuk ini, untuk slide ini, saya akan sebutkan sahaja secara ringkas. Sebab nanti kita akan bincangkan juga dengan lebih terperinci dalam subtopik yang berikutnya berkaitan dengan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. So dalam kita berkomunikasi ni, hal-hal ini pentinglah untuk kita jadikan panduan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah benar, yang ketiga adalah amanah, yang keempat adalah hormat, dan yang terakhir kita kena sedar, mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Itu hakikat sebenar dalam kita berkomunikasi. Kita kena ingat apa yang kita tuturkan ataupun apa yang kita nukilkan, apa yang kita tuliskan itu impaknya boleh menjadi lebih sakit kepada penerima berbanding daripada ditusuk dengan mata pedang. That's why kita sangat dituntut untuk berhati-hati ketika kita berkomunikasi. Tidak kisah juga bukan sahaja dari sudut pertuturan, penulisan, tapi juga daripada komunikasi non-verbal kita, daripada komunikasi bukan lisan. Ini secara ringkaslah berkaitan dengan etika berkomunikasi. Secara konklusinya, secara umumnya, daripada apa yang kita telah bincangkan dalam subtopik yang pertama, adalah sangat penting untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan penghayatan. Penghayatan ini adalah refer kepada bukan setakat kita tahu, tetapi kita juga faham dan juga kita juga beramal dengannya. Sebab penghayatan ini tidak cukup dengan sekadar kita tahu ataupun kita faham. So ketiga-tiga ini main peranan dalam penghayatan. So kedua adalah etika. So etika ini pasti ianya berkaitan juga dengan moral dan juga akhlak. Yang seterusnya adalah peradaban. Ianya berkaitan dengan adab dan juga tamadun.
Okey, seterusnya, okey, budaya. Okey, kita faham kalau dalam konteks kita di Malaysia, okey, bagaimana budaya, tradisi, okey, lepas tu moden dan juga pasca moden. So tradisi ni of course lah, okey, merujuk kepada adat istiadat, budaya pada etnik dan kaum kita di Malaysia. Okey, moden dan pasca moden ini sudah pasti bagaimana, okey, pengaruh, okey, budaya-budaya luar yang datang ke dalam Malaysia. So seterusnya adalah informasi, okey, versus ilmu. Okey, kita tahu dengan kebanjiran fake news, okey, so sangat penting dalam kehidupan kita ini perlu dengan ilmu, kan. Okey, kalau dalam konteks kita sekarang ni, okey, kalau tak pasti jangan kongsi, kan. Sebab penting sekarang informasi banyak, tapi okey, sejauh mana ianya benar atau salah. That's why ilmu itu sangat penting. So seterusnya adalah komunikasi. Okey, secara umumnya itu adalah satu model teknikal. So, dan hakikatnya kita sesama manusia ini kita berkomunikasi, tidak kira secara verbal ataupun secara non-verbal. Hakikatnya kita manusia ini adalah saling berinteraksi, saling berkomunikasi antara satu sama lain. So, yang terakhir adalah teknologi. So, teknologi ini kita kena lihat, okey, ianya satu keperluan, okey, versus manipulasi. So, kita kena tengok bagaimana teknologi ini kita gunakan sebagai satu keperluan dalam memenuhi, okey, dalam memudahkan, okey, kehidupan kita pada masa kini. Tetapi jangan sampai, okey, teknologi ini memanipulasi kehidupan kita sehingga kan lebih banyak negatif daripada positif. Seterusnya, okey, kita akan bincangkan, okey, subtopik yang kedua iaitu hubungan manusia dan ICT. Okey, dalam usaha pemerkasaan ICT, okey, kita boleh lihat ICT ini seringkali dilihat sebagai alat yang mempercepatkan banyak urusan manusia. Selain itu juga, ICT ini adalah alat yang memudahkan dan meringankan beban kerja. Okey, ianya juga adalah alat yang membantu komunikasi yang lebih efisien. Dan okey, ICT ini juga menghubungkan sesiapa sahaja walau di mana mereka berada dan pada bila-bila masa. So hakikatnya kita boleh lihat ICT ini adalah sebahagian daripada kehidupan manusia pada masa kini. Seterusnya, okey, ICT ini juga seringkali boleh dilihat sebagai beban kerana, okey, ICT ini boleh menjadi satu bebanan kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi dan ianya juga boleh menjadi beban hidup kerana tuntutan kerja yang bersifat 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sehingga munculnya, okey, istilah seperti teknofobia dan juga teknostres. So, teknostres ini adalah merujuk kepada keadaan yang menyebabkan seseorang berasa tidak selesa dengan perkembangan teknologi. So, ianya juga boleh berlaku disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengadaptasi dengan revolusi teknologi dan semestinya ia memberi kesan kepada aspek fizikal dan mental. Kalau teknofobia pula, ianya berkaitan dengan ketakutan yang tidak formal dengan perubahan teknologi, sains dan juga perubahan secara umum. So of course kedua-dua istilah ini saling berkaitan kerana ia memberi kesan sampingan kepada mangsa either dari sudut fizikal maupun emosi. Selain itu juga, okey, ICT ini boleh menyebabkan manusia itu dalam ketakutan apabila dikejar dengan mudah oleh pihak bank bagi mengutip hutang. Okey, sebagai contoh, dari sudut auto reminder, atau juga message daripada pihak bank untuk meminta bayar hutang, bil-bil, kad kredit, kereta dan juga rumah. Selain itu juga, kita memang mengakui bahawa ICT ini adalah a part of kita punya life sekarang. Namun, terdapat juga isu-isu yang berlaku, sebagai contoh bully cyber, hate speech dan juga mangsa-mangsa scam yang mana banyak sekarang muncul scammer. Okey, itu secara umumnya berkaitan dengan ICT itu kita lihat dari sudut sebagai beban. Okey, sebagai info tambahan, adakah anda tahu berkaitan dengan prefix teknologi? So basically, prefix teknologi ini diwujudkan bagi menunjukkan konsep teknologi baik dan juga tidak baik. Oleh kerana ICT ini adalah buatan manusia, maka ICT ini disusun, yang mana kalau makna yang baik dalam ICT itu
dia menggunakan prefix E, okey, huruf E itu. Sebagai contoh, e-government, e-hailing dan juga e-training. So, kalau konsep yang tidak baik itu, ianya disusun dengan prefix cyber. Sebagai contoh, cyberbullying, cyber crime. Okey, so itu sedikit info tambahan berkaitan dengan prefix teknologi. Seterusnya, okey, seperti mana yang telah dinyatakan dalam slide sebelum ini, okey, kita boleh lihat bagaimana ICT ini adalah sebahagian daripada cara hidup kita pada masa kini. Okey, kita boleh lihat bagaimana masyarakat bekerja, membeli belah dalam talian, membayar bil utility serta memesan makanan secara atas talian. So basically semua ini tidak berlaku pada era revolusi industri sebelum ini. So, hakikatnya manusia tidak boleh mengelak daripada tidak menggunakan teknologi. Selain itu juga kita boleh lihat masyarakat sebenarnya perlu melatih diri untuk menerima sistem tadbir urus moden dengan pembangunan negara berasaskan kepada teknologi baru ini. So, hakikatnya kita boleh lihat bagaimana ICT ini juga digunakan oleh semua peringkat umur kerana banyak urusan boleh diselesaikan melalui penggunaan ICT. Seterusnya, kita boleh lihat pada masa kini ICT sebenarnya telah muncul dalam pelbagai bentuk aplikasi, social media dan juga model perniagaan baru. So, examination, di manakah kita berada? Adakah kita ini adalah pengguna biasa, usahawan ICT, pelopor teknologi ataukah kita ini adalah mangsa kecanggihan teknologi? Selain itu juga, kita boleh lihat berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Adakah IR 4.0 ini menakutkan kita ataupun warna kehidupan baru masyarakat? Dari satu sudut, kita harus mengakui bahawa ICT ini adalah a part of life kita sekarang. Sebab apapun dalam kehidupan kita ini, kita menggunakan ICT dalam apa-apa urusan. Namun, kita juga mengakui bahawa ICT ini sememangnya ada kesan-kesan negatif yang muncul. Sebagai contoh, jenayah cyber, bully cyber, hate speech, deepfake, lepas tu munculnya banyak-banyak scammer, penggodaman, lepas tu pencerobohan privacy. Namun, apapun situasinya, so ICT ini adalah sebahagian daripada cara hidup manusia, cara hidup kita pada masa kini. Sebab ianya yang menguruskan kehidupan dan juga cara bekerja kita setiap hari. So manusia basically tidak boleh mengelakkan diri daripada tidak menggunakan ICT. That's why ICT ini melatih masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada proses tadbir urus dan juga pembangunan negara. So, semua manusia, semua kita ini perlu hidup dalam realiti semasa. Sebab manusia tidak mampu berpatah balik daripada tidak menggunakan smartphone ataupun tidak menggunakan any of teknologi. Sebab kalau kita lihat masyarakat kita pada masa kini amatlah memerlukan keupayaan data internet ataupun menyediakan wifi percuma dalam pengkomersialan perniagaan, promosi dan segenap ruang keperluan berkaitan. Rentetan daripada perbincangan kita dalam slide sebelum ini iaitu berkaitan dengan revolusi industri 4.0. So dalam slide ini, ini adalah gambar raja yang menunjukkan berkaitan dengan perkembangan revolusi industri yang mana kita boleh lihat bagaimana perkembangannya bermula daripada tahun 1800 lagi. Ianya bermula dengan revolusi industri yang pertama sehinggalah kita boleh lihat bagaimana perkembangan revolusi industri yang sekarang. So, slide ini saya tidak akan terangkan dengan detail. So, anda boleh lihat dan baca. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada subtopik yang ketiga iaitu etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. So, pada masa kini, kita boleh lihat pelbagai etika dan peradaban ICT ini boleh kita temui dalam internet.
Namun, apa yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menterjemah ICT itu sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. So, untuk kita mencapai maksud itu, kita sebagai pengguna ICT ini perlu sedar bahawa apabila kita ini berinteraksi melalui ICT, sama ada secara formal ataupun tidak formal, kita harus mengambil perhatian kepada peraturan-peraturan yang kita akan bincangkan ini. So yang pertama adalah ingat komunikasi sesama manusia, yang mana hakikatnya komunikasi yang kita laksanakan ini adalah 100% melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Walaupun sebahagiannya berhubungan dengan perisian ataupun sistem. Yang kedua adalah kita mengikut piawaian kelakuan online ini seperti yang diikuti dalam kehidupan kita yang sebenar. So walaupun dunia komunikasi ini bersifat maya, tetapi ia adalah sistem yang sama dalam dunia yang nyata. Seterusnya, yang ketiga adalah kita mengetahui di manakah kita sebagai pengguna ini berada di dalam dunia cyber. Kita hormati ruang maya komunikasi itu. Sebagai contoh, kalau kita dalam ruang rakan sekerja, mungkin dari sudut gaya bahasa dan budi bicara kita adalah berbeza berbanding dengan ruang keluarga. Yang keempat pula adalah kita menghormati masa dan privasi orang lain. So kita tahu, masa setiap individu ini amat berharga. So pengurusan masa itu perlulah dimanfaatkan sepenuhnya. Justru, sebarang perkongsian bahan yang tidak bermanfaat ataupun kurang nilai etika dan estetika, so akan membazirkan ruang masa pembaca dan juga ahli untuk berkomunikasi. So ini 4 peraturan yang pertama. Seterusnya, yang kelima pula adalah kita hendaklah membetulkan niat dan keikhlasan kita dalam menggunakan ICT. Kita kena make sure bahawa tujuan kita menggunakan ICT itu adalah tidak menyalahi syariat dan juga undang-undang. Yang keenam pula adalah kita menggunakan ICT ini untuk tujuan peningkatan dan kecemerlangan hidup serta sahsia diri kita. Yang ketujuh pula adalah kita tahu dengan kebanjiran maklumat sekarang, banyaknya fake news. Kita seharusnya menapis maklumat dan juga menerima maklumat yang benar. Apa-apa maklumat yang kita dapat, kita kena make sure, kita kena pastikan dulu, kita kena selidik dulu, betul ke tidak maklumat yang kita dah dapat sebelum kita menyampaikan ataupun sebarkan kepada orang lain. Dan yang ke-8 pula adalah kita menggunakan ICT ini untuk memartabatkan agama, bangsa dan juga tanah air kita, iaitu Malaysia. Seterusnya, yang ke-9 pula adalah kita hendaklah menggunakan ICT ini bertujuan untuk keberkesanan pembelajaran dan juga pemerolehan maklumat. Yang ke-10 pula adalah kita tidak menggunakan dan menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah. Seperti mana yang kita tahu, dalam internet ni macam-macam perisian yang kita boleh dapati. So kita hendaklah mengelakkan diri daripada menggunakan ataupun menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah. Dan yang terakhir pula adalah kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan plagiat ke atas hasil kerja intelek orang lain. Untuk tujuan kita menggunakannya tanpa keizinan pemilik asal. That's why terutamanya dalam penulisan akademik sangat penting untuk kita buat citation untuk mengelakkan kita ini buat plagiat. So inilah secara umumnya 11 peraturan ataupun etika yang hendaklah kita amalkan dalam kita menggunakan ICT. Seterusnya, kita akan bincangkan pula sedikit, apakah yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan digital. So, kewarganegaraan digital ini merupakan konsep yang dapat digunakan untuk memberi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan benar dan baik. Kewarganegaraan digital ini terdiri daripada 9 elemen utama, iaitu akses digital, perniagaan digital, komunikasi digital, literasi digital,
etika digital, undang-undang digital, hak dan tanggungjawab digital, kesihatan digital, dan yang terakhir adalah keselamatan digital. So konsep ini diperkenalkan kerajaan bagi mengetengahkan perilaku baik, penerapan nilai murni dan juga kebertanggungjawabaan kita dalam penggunaan teknologi digital. Seterusnya, kita akan masuk pula kepada subtopik yang keempat, iaitu ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Secara umumnya, ICT ini perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan sosial di mana masyarakat pengguna perlu mendidik diri mereka, keluarga dan juga komuniti mengenai cara mengguna dan mengurus ICT bagi mengukuhkan kesepaduan sosial masyarakat Malaysia. Sebagai contohnya, dalam kita melakukan aktiviti-aktiviti berikut. Yang pertama dari sudut pertuturan. So semestinya kita perlulah menggunakan bahasa yang formal, jelas dan juga teratur. Walaupun kita berkomunikasi dengan orang yang rapat dengan kita. Yang kedua dari sudut perkongsian. Kita perlu ambil kira apakah implikasi daripada perkongsian kita di media, terutamanya dalam media sosial. Seterusnya adalah dari sudut menasihat. Bagaimana? Dalam kita menasihati ini perlulah berhikmah dan juga bertata susila yang mana supaya ianya memberikan kesan positif kepada penerima dan sekaligus si penerima boleh menerima nasihat tersebut. Seterusnya dari sudut cara berdebat. Yang mana dalam berdebat ini perlu berasaskan kepada fakta dan solusi yang jelas supaya suasana perdebatan ataupun diskusi tersebut berlaku secara harmoni dan berhema serta mencapai kata sepakat yang baik. Seterusnya iaitu cara menonjol diri, iaitu penampilan diri. Bagaimana ianya memerlukan kekemasan dan juga keteraturan supaya ianya memenuhi tuntutan moral, nilai sejagat dan juga hukum beragama. Selain itu juga sebagai contohnya cara berbudi yang mana ianya perlu jelas maksud dan tujuan murni tersebut supaya penerima akan menghargai apa yang diberikan oleh pengirim dan suasana tersebut pastinya mengharmonikan kehidupan sejagat. Seterusnya adalah cara menghormati orang tua dan cara menyayangi orang muda. Di mana etika hidup sebegini perlu berlaku secara nyata dan maya dengan jelas kebaikannya. Kerana ianya pasti menjadi teladan yang baik dan juga merapatkan hubungan manusia. Seterusnya, bagaimana kita menyantuni etnik yang berbeza, iaitu kita perlu menjaga sensitiviti antara sesama manusia. Pastikan tidak wujudnya ketegangan yang menyusahkan ataupun merimaskan semuanya. Sebetulnya tiada pihak yang menang sekiranya sentimen perkauman ditimbulkan. So dalam konteks kita di Malaysia, sangat penting bagaimana kita menyantuni etnik yang bukan sahaja berbeza dari sudut adat dan budaya, tetapi juga di Malaysia ini kita mempunyai kepelbagaian dalam anutan agama. Seterusnya yang terakhir adalah bagaimana mengurus privasi diri. Sebab secara fitrahnya semua manusia ini perlu dihormati dan dihargai, baik dalam bentuk zahir maupun secara maya. So tuntutan kemanusiaan ini akan meninggikan lagi martabat individu yang memperjuangkan privasi diri dan juga kalangan mereka. Tapi apapun konklusinya, dalam kehidupan kita ni kita hendaklah menggunakan ICT ini dalam dari sudut yang positif terutamanya bila kita menyentuh berkaitan dengan kesepaduan nasional kita di Malaysia yang berbilang kaum dan juga berbilang anutan agama. So ini kita boleh lihatlah antara kesan-kesan negatif apabila kita tidak menjaga etika dan peradaban kita dalam menggunakan
ICT, okey, terutamanya okey dalam konteks okey kita masyarakat majmuk di Malaysia. So antaranya adalah penggunaan media sosial okey yang mengganggu okey yang menyentuh sensitiviti okey sama ada etnik maupun agama. Okey, yang paling penting adalah okey kita hendaklah mengaplikasikan okey ICT ini secara bijak okey supaya ianya memberikan kesan yang positif dalam kehidupan kita. Okey seperti mana yang kita bincangkan tadi okey kita tidak boleh menidakkan kenyataan bahawa ICT ini adalah a part of daripada kita punya kehidupan pada masa kini. So kitalah yang akan mencorakkannya okey sama ada okey kita mau menggunakan ICT ini ke arah yang positif okey ataupun kita mau menggunakan ICT ini ke arah yang negatif. Tetapi apapun okey kita seharusnya okey mengaplikasikan ICT ini secara bijak. Seterusnya, okey mari kita lihat serba sedikit Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. So perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mewujudkan kepelbagaian media atau disebut sebagai multimedia. So antara komponen utama dalam undang-undang multimedia adalah undang-undang cyber. So undang-undang cyber ini ianya merangkumi beberapa akta utama. Sebagai contoh, Akta Tanda Tangan Digital, Akta Jenayah Komputer, Akta Teleperubatan, Akta Perlindungan Pengguna, Akta Perlindungan Data Peribadi. Selain itu, okey ada juga Akta Komunikasi dan Multimedia. Okey ada juga Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, ada juga Akta Perdagangan Elektronik 2006 untuk memantapkan lagi perundangan mengenai cyber di Malaysia. So inilah serba sedikit okey Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. Seterusnya, okey kita akan bincangkan subtopik yang terakhir iaitu isu semasa ICT. Dalam kajian pengguna internet oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM pada tahun 2019, peratusan pengguna internet di Malaysia ini semakin meningkat. So of course peningkatan penggunaan internet ini akan menyumbang kepada berlakunya pelbagai isu. So antara isu-isu yang berlaku adalah yang pertama adalah keruntuhan akhlak. Okey, kita boleh lihat okey keruntuhan akhlak ini berlaku dalam pelbagai sudut. For example, okey isu-isu pornografi, buli cyber, ketagihan permainan video dan juga vandalisme. So banyak kes jenayah okey berkaitan dengan isu tersebut berlaku. So ianya bukan sahaja okey terkesan kepada golongan muda tetapi ianya juga memberi kesan kepada golongan tua dan juga kanak-kanak. Selain itu juga berlaku okey isu-isu keruntuhan akhlak yang lain sebagai contoh isu hate speech, hate crime dan juga pembaziran massa yang amat ketara dengan gadget. Selain itu juga okey berlakunya penipuan dan juga corruption. So penipuan ini menjadi isu besar dalam penggunaan ICT terutamanya okey melibatkan jenayah kewangan. For example, scammer, mencuri maklumat sulit, menggodam dan juga memanipulasi data. Seterusnya adalah pencerobohan hak privasi. So dalam kita tidak sedari, okey sebenarnya kita perlu terima hakikat bahawa okey masyarakat kini diintip oleh media sosial. That's why okey bila berlakunya pencerobohan hak privasi ini ianya akan okey menjurus kepada berlakunya jenayah-jenayah cyber. Seterusnya adalah peperangan bentuk baru di mana okey negara-negara dunia ini sudah mula okey menggerakkan tentera dengan ICT yang melibatkan senjata tanpa manusia. So antara contohnya adalah drone dan juga logistik ketenteraan yang dikawal oleh menggunakan alat kawalan jauh. Seterusnya adalah okey penyebaran berita palsu. So kita boleh lihat pada hari ini banyak berita palsu yang tersebar. That's why okey amalan tabayun itu sangat dituntut. Yang mana amalan tabayun ini adalah okey kita menyelidiki dulu okey setiap maklumat yang kita
perolehi. Kita kena pastikan dulu okey bahawa maklumat yang diterima itu adalah benar dan sahih sebelum kita kongsikan dengan orang lain. So inilah secara umumnya isu-isu semasa ICT. Kesimpulannya dari apa yang telah kita bincangkan dalam chapter ini adalah ICT ini merupakan realiti kehidupan kita. Okey, sama ada pada masa kini dan juga masa hadapan. Okey, selain itu juga ICT ini mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan yang terbaik. Namun, ICT ini juga sering kali disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan juga politik di seluruh dunia. That's why ICT ini perlu dipelajari dan dikuasai secara bijaksana, bertepatan dengan tuntutan hidup beragama dan juga etika. Dan akhir sekali, ICT ini perlu dipelajari, diurus dan juga dimanfaatkan untuk kebaikan manusia dengan penuh beretika demi kelestarian peradaban manusia pada masa hadapan, khususnya peradaban di Malaysia. Sekian sahaja untuk kuliah pada hari ini. Sekian dan terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kuliah yang seterusnya.